Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang mula kata pas buat U-turn. Ada orang mula kata pas adalah parti lalang. Ada orang mula kata pas adalah parti yang hanya mahukan jawatan dan kuasa. Semua itu terpulang pada Anda. Mana satu yang Anda pilih terpulang pada Anda untuk menentukannya. Namun demikian, yang menjadi perdebatan dalam media sosial, terutamanya para pemilat politik di Malaysia, para pengkritik politik Malaysia, ialah apabila Tun Mahathir Mohamad dan Hadi Awang yang selama ini memang seteru yang luar biasa, akhirnya berteman juga. Dahulu, Perikatan Nasional selalu memprovok Anwar Ibrahim berteman, berkawan dengan Zahid Hamidi, berteman dengan Barisan Nasional. Tetapi akhirnya kini ada netizen yang mengatakan Perikatan Nasional akhirnya menelan air liur sendiri, menelan ludah sendiri. Apabila selama ini mereka seringkali memprovokasi Anwar Ibrahim sebagai orang yang dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Dulu berseteru dengan Barisan Nasional, tapi akhirnya bekerja sama dengan Barisan Nasional. Akhirnya, apa yang mereka lemparkan kepada Anwar Ibrahim, kalaulah itu batu, kembali semula dan terkena di dahi sendiri, terkena di muka sendiri, di kepala sendiri. Apabila Hadi Awang kini tiba-tiba buat U-turn paling besar dalam karier politiknya, apabila bekerjasama pula dengan Tun Mahathir Mohamad di dalam satu proklamasi yang dipanggil Proklamasi Mahathir ataupun Melayu. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Hadi Awang bersuara tentang pertemuan dengan Tun Mahathir Mohamad, tentang menandatangani Aku Janji ataupun menandatangani proklamasi Melayu tersebut. Kata Hadi Awang pas jumpa Dr. Mahathir kerana titik persamaan meski banyak berkhilaf dengan parti. Ada orang yang menerima apa yang dikatakan oleh Hadi Awang ini sebagai sesuatu yang tidak menghairankan. Ada yang menganggap pertemuan itu, ya persamaannya hanya satu kata mereka, yaitu persamaan untuk mahukan kuasa. Tun Mahathir tujuan utamanya pastilah mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Hadi Awang pula ada yang mengatakan beliau mahu berkuasa semula. Namun, apapun alasan mereka, terpulang kepada anda semua untuk menilai. Dan mohon, tinggalkan komen anda di ruangan komen ini. Apa pendapat kamu tentang perjumpaan dan juga kerjasama antara Tun Mahathir dan Hadi Awang ini? Adakah anda juga berpendapat seperti netizen yang kebanyakan mengatakan bahawa perjumpaan itu ataupun pakatan itu adalah pakatan kena muka sendiri? Pas jumpa Dr. Mahathir, kerana titik persamaan meski banyak berkhilaf dengan parti, kata Hadi. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, pihaknya mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan Dr. Mahathir Mohamad kerana banyak titik persamaan meskipun bekas Perdana Menteri itu banyak berkhilaf dengan parti mereka. Abdul Hadi berkata, perbincangan parti itu dengan Dr. Mahathir antara lain menyentuh tentang perpaduan orang Melayu. Walaupun beliau banyak berkhilaf dengan PAS, namun banyak titik persamaan yang wujud diambil kira dan bersatu menunaikan kewajipan agama, bangsa dan negara bersama Islam. Antara perbincangannya ialah wajibnya perpaduan kaum Melayu Islam yang menjadi majoriti penduduk asal Malaysia dan majoriti masyarakat majmuk. Maka perlu dijelaskan perbezaan antara semangat kebangsaan yang dijadikan ideologi dengan konsep kebangsaan yang menjadi fitrah manusia mengikut ketetapan Allah dan peranannya dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Tulisnya dalam artikel minda Presiden yang disiarkan di Facebook hari ini. Semalam media melaporkan Presiden PAS itu dan beberapa pemimpin partinya tampil menyatakan sokongan kepada proklamasi orang Melayu dan mengadakan pertemuan dengan Dr. Mahathir yang merupakan pengasas proklamasi itu. Perkara itu didedahkan pembantu Mahathir Abu Bakar Yahya melalui satu hantaran di Facebooknya. Menurut Abu Bakar,
Kedua-dua pemimpin itu mengadakan pertemuan dan Abdul Hadi menandatangani proklamasi berkenaan. Antara kritikan Mahathir terhadap PAS pada masa lalu adalah bahawa pendekatan parti itu menyebabkan perpecahan orang Melayu. Pertemuan antara Mahathir dan PAS baru-baru ini hadir susulan kempen proklamasi orang Melayu yang digerakkan Dr. Mahathir selepas bekas Perdana Menteri itu meninggalkan pejuang. Nah, saudara, yang mengejutkan kita, sebelum ini Mahathir pernah mengkritik PAS bahawa pada masa lalu mengatakan bahawa pendekatan parti PAS ialah yang menyebabkan perpecahan orang Melayu. Tapi kini dia kembali bersahabat dengan orang yang dia kritik sendiri sebagai pendekatan parti itu menyebabkan perpecahan orang Melayu. Jadi, apa pendapat kamu dan apa komen kamu tentang isu kali ini? Kita berpisah lagi, sila tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu kejutan yang luar biasa berlaku di dalam Kabinet Malaysia. Apabila disahkan 5 pegawai Siva Kumar ditamat kontrak, 1 ditukar jabatan. 5 pegawai Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar ditamatkan perkhidmatan berkuat kuasa serta-merta, kata sumber di Jabatan Perdana Menteri. Malaysia kini difahamkan bahawa tindakan itu adalah sebahagian daripada usaha kerajaan membersihkan kementerian tersebut yang baru-baru ini dicemari dengan dakwaan rasuah dan salah guna kuasa melibatkan pegawai pejabat menteri. Sebanyak 5 pegawai ditamatkan kontrak, manakala 1 lagi ditukar ke Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Ini termasuk 2 pegawai yang baru-baru ini ditahan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Setahu saya, 2 pegawai telah pun menerima surat pemberitahuan penamatan kontrak dan ditukar jabatan. Yang lain, saya tak beberapa pasti dah tulis surat atau belum, katanya. Bagaimanapun, menurut sumber itu lagi, bukan semua pegawai yang ditamatkan kontrak berkaitan siasatan SPRM. Ada yang ditamatkan kontrak kerana terkait siasatan SPRM. Sementara ada juga kerana prestasi kerja, katanya. Malaysia kini sudah menghubungi menteri dan pejabat menteri untuk pengesahan. SPRM sebelum ini menyerbu pejabat kementerian itu di Putrajaya dan menahan seorang pegawai kanan Siva Kumar. SPRM turut menahan setiausaha sulit Siva Kumar berhubung siasatan rasuah itu. Dia ditahan reman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Selain itu, seorang ahli perniagaan dari Ipoh turut ditahan dalam siasatan yang dikatakan melibatkan rasuah bernilai RM97 juta. Difahamkan siasatan SPRM turut bertumpu kepada individu lain dalam kementerian dan agensi berkaitannya. Susulan itu, Siva Kumar turut menggantung tugas 3 pegawai kanannya, termasuk seorang setiausaha sulit dan seorang pegawai tugas-tugas khas yang ditahan SPRM. Namun, selepas tamat tempoh reman, tempoh penggantungan seorang pegawai dikekalkan. Sementara 2 lagi mengambil cuti sehingga tamat siasatan tersebut. Saudara-saudara, itulah satu perkara yang memang mengejutkan kita apabila 5 pegawai ini telah pun ditamatkan kontrak dan ditukar jabatan. Ini satu tindakan yang sepatutnya kita sokong dan terbaik apabila dikaitkan dengan apa-apa kes jenayah, terutamanya kes salah guna kuasa, pecah amanah dan rasuah. Sudah semestinya orang-orang itu harus dihukum. Dan paling bagus, di dalam siasatan mereka haruslah bercuti. Seperti mana yang dikatakan di sini, yaitu 2 orang telah mengambil cuti sehingga tamat siasatan. Pada pendapat saya, mana-mana pegawai kerajaan atau sesiapalah termasuk menteri yang dikaitkan dengan apa-apa isu, termasuklah Perdana Menteri kah, timbalan Perdana Menteri kah, Menteri kah, Senator kah dan sebagainya, kalau mereka mempunyai kes jenayah atau dalam siasatan, mereka sepatutnya jangan diberikan apa-apa kuasa. Mereka sepatutnya bercuti dan menunggu sehingga siasatan selesai, barulah mereka dibenarkan kerja semula.
Hal ini bagi mengelakkan apa-apa campur tangan berlaku dan apa-apa sekatan berlaku, supaya siasatan juga menjadi bebas dan telus. Ikuti terus ulasan selepas ini.